tapi yang latest dalam majlis yang sama. Lepas dia akad nikah, tengah suami tu baca taklid tu, lepas taklid tak nak baca ikrar taklid tu tadi, terdengar suara keluarga pengantin perempuan, hantaran tak cukup 1,000. Dia rasa malu, dia lafaz talak 3 depan semua orang. Dia ceraikan isteri dia depan semua orang, talak 3. Nampak semua. Oh, penguasaan fakta. So kalau nak pecahkan rekod ni, lepas akad nikah kena cerai terus. Aku terima nikah ni, aku ceraikan kau. Dia kata, nah. Sekarang ni cerai orang main-main aja. Heran betul. Tak tahu kenapa dia kahwin. Pasangan hari ni banyak masalah kalau sebelum kahwin. Sebelum kahwin lagi dah banyak masalah. Ada 3 sebab. Pertama, tak mampu. Kedua, tak layak. Yang ketiga, ikhtilat. Saya pun bentang paper tu dekat Setiawan. Tak mampu, duit tak ada, tapi nak kahwin. Tak apalah, kalau dia tu baik, dia tu sama soleh, so keluarga cakap tak apalah, kami ni keluarga tak berkira sangat, senaskah Al-Quran pun jadi, mudah-mudahan bahagia hidup kamu semua, insyaAllah. Sebab dia ilmu dia ada, agama ada, so tak apalah. Ni ada dah lah tak mampu, tapi dimampukan dengan personal loan. Personal loan tu dengan interest pula tu, bayangkan duit. Cubaan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada saudara pengurusi acara, barisan div-div kehormat, kepimpinan-kepimpinan. Saya tak ada senarai salutasi, saya macam itulah saya sebut. Seterusnya para pegawai, masih atas taklimat yang diberikan supaya kita tahu di mana kedudukan kita pada hari ini. Seterusnya semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, sejahtera dunia akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini tajuk kita, pelanggan kita tetamu kita. Betul lah tu kan? Tajuk pun dah faham lah kan? Pelanggan kita tetamu kita. My plus ikhlas, pelanggan tersenyum puas. Rupanya memang dia punya tagline Itu sebab tadi saya sampai awal. Sebab pelanggan kita tetamu kita. Sampai hari ni saya jadi tetamu. Saya datang awal sebab saya tak, orang Negeri Sembilan memang tak biasa jam. Saya subuh di Tol Sungai Besi. So seawal jam 6.45 saya dah sampai di sini. Saya cari tempat minum, tak jumpa yang sesuai. Pusing, tawar habis kali ni. Akhirnya saya serah diri lah ke Pusada Plus. Takkan tak ada tempat minum situ. Saya minum, ada orang tadi macam-macam saya pakai cap tadi. Saya masuk minum dan kemudian nak tunjukkan Plus ni servis dia bagus. Dia punya person in charge untuk jemput saya berdiri tegak dekat tempat CV tu. Cik, kita boleh pergi dekat holding room ya? Tak apa, saya minum dulu, kejap lagi saya pergilah. Dia bantai tunggu situ. Aku tak boleh makan tengok tu kan. Tapi itulah servis. Itulah servis bagus, memastikan saya tiba tepat pada waktunya. Boleh pergi kat holding room? Ya tahu, tak apa sekejap. Saya kata saya kejap lagi sebab saya tahu belum start lagi. Tapi okeylah. Orang kata itulah, orang kata antara perkhidmatan terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka.
Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Disebabkan budi bahasa inilah saya ucap terima kasih banyak kerana menyambut dengan begitu baik sekali. Kat situ kita bagi 5 H. Kan tadi 4 star, kita bagi H kan, bagi 5 star untuk servis yang bagus. Pijak galah sambil berlari. Di hujung tiangnya patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir supaya kelak tidak mendapat malu. Tu sebab dia bentang tu tadi. Tengok kedudukan kita kat mana. Kalau tidak nanti malu gitu. Kalau orang berpetikai kan, apa bayar tol mahal-mahal kan, apa tapi servis teruk, orang akan cakap kan. Saya tak cakap, takut orang cakap kan. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang. Lepas belum habis. Jangan tepuk dulu. Sabar. Excited. Belum. Ya? Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Maksudnya kita pernah mengalami itu. Saya tadi difahamkan oleh tuan dari beritahu saya masa PKP lah. PKP itu problem kan. PKP saya tahu perasaannya PKP tu, sebab saya adalah orang yang pertama menjejakkan kaki ke Plus Highway waktu orang tengah kuarantin. Esok tu diumumkan kuarantin kan, kita tak boleh keluar kan. Kita diumumkan PKP kan, pergerakan apa itulah kawalan pergerakan tu kan. Jadi saya keluar pergi, saya kena pergi ke Puchong untuk rekod. Saya dengan Amin Idris kena rekod macam mana cara pakai ni, macam mana nak bersin, macam mana nak pakai hand sanitizer, apa semua kan, iklankan dia. Dan ada suatu surat khas polis dah membenarkan ni keluar lah. First time tau saya pergi, tengok keadaannya Plus Highway tak ada kereta. Hui, daun kering bertebaran. Suasana masa tu mendung, gelap macam apa yang nak turun ni. Sebenarnya maghrib, saya je nak dramatik sikit kan. Betul. Dan memang betul, saya tak pernah tengok suasana macam tu. Keadaan biasa, bersih, clear. Tapi pada saya daun tu sesuai lah untuk konten kan. Tapi di cerita tadi dibersihkan kan. Kita punya bahagian yang jaga servis cleaning pembersihan ni sudah tentulah bertindak dengan cukup baik. Kalau bukan sebab PKP tu kan. Toilet, tadi cakap ada tak masalah toilet? Saya pernah dengan masalah toilet. Ada orang kadang orang Malaysia, dia tu sikap orang Malaysia nak buat macam mana. Kita ceritalah macam mana pun, sikap orang Malaysia ni tak boleh ubah. So kita kena adapt benda tu kan. Kita dah buat dah kempen sampah ni kena asing sampah kering dengan sampah basah. Kita nak buat tu. So, beria-ialah Southern Waste Management ni dengan Badan Pengurusan Sisa Pekerja memberi taklimat tentang betapa pentingnya mengasingkan sampah-sampah macam Mak Saleh. Orang putih kan dia asing kan. Cak timbang berat sampah dia setiap hari. Sampah kering, sampah basah jangan disekalikan. Supaya senang dia nak asingkan, nak buang tu komponen pengurusannya berbeza-beza. Siap ada denda tu kepada mana pengusaha pengutir sampah tu. Kalau ada tumpah licit tu, berapa kompaun tolak poin, berapa denda untuk dia orang, tolak bayaran dia orang, semua dibuat. Dan orang Malaysia masih macam tu. Tak boleh nak buang sampah ikut disiplin tu, tak boleh. Sebab durian dengan kopi O dalam tu sekali. Dia curah kopi O dalam kelok buah durian tu. Kan? Bayangkan memang macam tu. Air, rambut sekali semua. Berus, suar dalam semua sekali. Semua buang sekali. Itulah orang Malaysia. Macam mana? Kan? Masuk dalam toilet, hilang ingatan. Masuk dalam toilet, hilang ingatan. Lupa aku buat apa tadi?
Maka dia bangun dan meninggalkannya begitu saja. Meninggalkan kenangan untuk orang selepas itu. Itu sikap. Tu belum cerita saya pergi sekolah, ada satu sekolah saya pergi ceramah tu, najis tu dalam singki. Dah dalam singki melintang. Masalahnya singki tu tinggi. Macam mana kau boleh sampai situ? Melainkan ada usaha untuk membawanya ke sana. Dan yang paling saya tak sampai hati, itu cerita tadi lah, Wira yang tidak didendangkan tadi, cleaner tadi, makcik cleaner tadi. Dia boleh cakap apa? Tak apa nak, nanti makcik bersihkan. Orang bayang orang lemah jantung nak basuh muka, nampak benda tu melintang, kau tak terperanjat. Kan? Ataupun dah tak berapa nampak sangat, ambil elok aja kan, mana tahu. Betul. Saya kata dahsyat betul. Tu yang akan sampai Malaysia buat National Toilet Expo, Expo Natef. Kita kalau betul, saya selalu bagi contoh, kita kalau pergi R&R insya-Allah tak ada masalah. Saya selalu cakap tu, pergi R&R insya-Allah tak ada masalah. Maknanya apa? Toilet plus okey. Kan? Iya. Ni toilet minus ni masalah. Kan? Yang pergi jalan-jalan lama kan, ikut jalan lama nak menikmati, lihatlah keindahan. Macam tu kan. Singgah dekat toilet dekat jalan lama tu, berhenti dekat apa? Berhenti dekat stesen minyak yang usang. Pergi ke toilet tu nak tolak pintu toilet tu berdebar weh. Ya Allah, janganlah, 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 ya Allah, janganlah, janganlah. Zap, terapung. Berenang-renang ke tepian. Dia rasa macam tu kan. Hilang keinginan nak buang air. Cakap betul. So baguslah tadi. So maknanya kalau kita tengok tadi kan, penerangan yang cukup jelas. Jadi tahulah saya memudahkan kerja saya bila saya ceramah hari ni. Kan? Hari ini bila sebut pasal pelanggan, orang atau organisasi-organisasi yang menerima produk atau menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan. Dan saya memang tahu kalau PBT lah bagi penilaian, so maknanya you are on the right track lah. Sebab apa? Sebab PBT dia tak akan beritahu kita akan buat lawatan ni, tak lah. Dia terus datang buat penilaian. Macam kedai makan pun macam tu. Kedai makan memang kalau pergi, kalau beritahu memang bersih lah. Mana boleh beritahu kita datang macam ke restoran-restoran, ada restoran-restoran mamak tu, kalau toilet tu tutup kan, sebelah tu rosak, jangan percaya rosak. Sebab dalam tempat rosak lah simpan beras, simpan tepung, ayam hidup. Ayam hidup pun dalam tu, dia boleh cakap buat keluar 2 ekor. Nah. Kau bayangkan tu. Toilet tu dia ubah, dia boleh dia tukar fungsi dia jadi tempat dia simpan barang. Itu belum cerita lagi. Kita letak syarat masa saya kerja PBT dulu, kita letak syarat mesti yang pipe ni, kepala pipe mesti yang tembak tu, yang besi tu. Dia pakai gotah dulu tu. Gotah macam kayak rumah tu. Dengan orang kencing yang jenis yang tak reti apa tu, yang tembak-tembak merata-rata tu. Ni jenis tak apa nampak tu, habis kena kita lah pegang. Bayangkan tu. Tu yang kita nak mesti ada penyangkut. Semua kita buat tu. Make sure bagi makan. Tu belum cerita lagi, cerita PBT tu kan, orang kan pusat kita semula tu, orang tak ikut peraturan tu, yang besi apa, kaca, botol plastik tu semua. Kertas tu tak ada. Rumah kita semula ubah suai jadi gerai. Ubah suai, dia keluarkan tong sampah tu, dia buat gerai dia berniaga. Kita pun bagi notis, so kembalikan kepada asal. Wah, dia buat tagih macam tu je. Kita pun susunlah tim. Besok kita kata, besok kalau tak alihkan, kita akan rampas barang-barang semua. Kita pun susun tim. Dengan polis mudah ready pergi. Dia boleh panggil pula wakil rakyat kawasan rasmi dengan gerai dia. Heran betul orang kita ni. Perangai dia. Lepas tu, bila kita ambil tindakan, apa jadi? Inilah dia kezaliman. Yahudi pun tak jahat macam ni. Itulah orang kita, tak tahu ke perangai dia. Signboard, dilarang berniaga di sini. Bawah tu dia berniaga. Jangan buang sampah. Paling banyak sampah kat signboard tu lah. Perangai. Sila jaga kebersihan tandas ni. Dia tak faham. Tak faham. Tu sebab masjid kampung, masjid Pasir Besar Gomeh tu, dia letakkan signboard. Setiap masuk pintu jamban tu ada signboard. Ada kucing, ada tikui. Dah kucing jiwi. Letak pantun baru faham. Dia kata, wih lain macam pantun ni. Baru dia ingat.
Terpaksa. Tu cakap apa? Memang mentaliti dia macam tu kan. Sekali kebersihan dicapai tu sebab usaha kita membersihkan. Kena adapt lah sikap ni orang macam tu. Nak buat macam mana? Kan? Kenapa ada pembantu perpustakaan? Kita tengok makan dekat restoran makanan segera. Saya ingat waktu saya pergi ceramah dekat belah utara, saya singgah dekat satu R&R ni. Ada satu restoran makanan segera yang ayam goreng, yang ada orang tua yang rambut putih pakai kacamata tu, yang duduk kat luar kan warna merah tu. Kita tak boleh sebut je nama dia sebab dia tak taja ceramah kita petang pagi ni. Yang kau sebut kenapa? Aku tahulah kau tahu. Dan kau dah lama tak pergi kan. Sekarang ni siapa pergi tempat tu semua macam ni? Ini kalau orang nampak ni viral ni weh kan. Salah aku makan ayam weh. Ada orang tanya saya, Ustaz, boykot ni apa pandangan Ustaz? Saya kata, kalau ada pilihan lebih baik, why not? Pilihlah yang lain. Kan? Nak sangat ni, ada lah kot jenis lain. Dekat Terengganu pun ada. Kan? TFC, Terengganu Fried Chicken. Ya, sedap. Oh, betul. Pergi tempat lain. Ada pilihan lain, okey je. Kalau nak boykot boleh kalau ada pilihan lain. Okey. Lepas tu ada seorang tanya, kalau nak boykot umrah boleh tak? Pahala. Sebab dia kata kerajaan Arab Saudi sokong ni. Dia kata macam tu. Saya kata kalau kau boleh buat umrah dekat Subang, kau pergilah. Agak-agak lah kau nak boykot ni. Cuba tengok lah benda yang kau nak boykot tu. Kan? Apa benda alternatif, ada pilihan lain yang lebih baik atau tidak. Tu saya kata tadi, so baguslah tadi kan, penerangan yang diberikan berapa persen apa sekarang ni kita dapat 4 star. So saya bangga, saya rasa bangga sebab saya datang plus ni ceramah nak menunjukkan plus ni Persada lah, specifically Persada Plus lah kan? Tempat saya tak akan lupakan lah. Sebab sebelum saya bergelar Samsul Ubat lagi saya dah berceramah di sini. Berkerut kau kan sebab kau tak pernah kenal aku sebelum itu kan. Cuba lah kau, betul weh, sebelum ni dia datang tak boleh ke? Ajar betul. Maknanya kau kenal aku lepas dah jadi Samsul Ubat. Sebelum lagi, dulu saya Syamsul Amri Ismail, saya dah datang sini. Saya ceramah, lepas tu saya pernah ceramah untuk grup ni apa tu, yang grup yang panggilan lah ya, saya daripada ni daripada plus tu. Iyalah, betul. Saya dah datang bagi Cik Pak Mam macam mana cara menjawab call apa semua, cara-cara kita beri bahasa dengan orang. Sabar je kan. Bodoh plus ni. Kenapa buat jalan time ni? Tak ada time lain ke nak buat? Minta maaf cik, itu bukan highway plus yang itu highway lain. Ya ke? Salah dia. Kan? Saya sebanyak saya career saya sebagai penceramah, saya banyak minta bantuan pada ni, pada operator ni. Tolong tengok kan kenapa jam sekarang ni kenapa saya tak nampak kereta rendah. Ni Azia masa tu kan, kereta ni pun rendah, tak nampak apa benda kat depan tu. Tak tahu. Oh cik, tak ada, depan tu sikit aja jam. Tak apa. Cik sabar kejap lagi. Ada apa-apa soalan lain? Kalau boleh banyak lagi nak tanya, tak apalah. Sebab cara dia layan tu menyebabkan kita nak tanya lagi. Asal mana? Macam tu kan. Macam tu lah sebab kelembutan dia. Tapi adalah yang lelaki-lelaki tu. Cik. Okey, lain. Ada apa? Memang tak. Memang. Kalau kau paksa aku tak nak tanya dah. Macam tu lah kan. Agaknya ada kat sini. Jangan bawa personal issues tu, jangan bawa Dan pelanggan dalaman ni, itulah pelanggan luaran ni, orang atau organisasi luar organisasi yang menerima produk atau menggunakan perkhidmatan ditawarkan. Dan tetamu pula maksudnya orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Maka kalau kita tengok tadi kan meritus, apa maksud meritus? Aku pula explain balik. Meritus yang diceritakan oleh tuan saudara apa tadi? Faizin. Macam nama travel pula. Aku kata itu spontan. Sebenarnya dah tak ada poin lain nak kaitkan. Macam tu kan. Bila explain meritus ni punya sesuatu yang sangat berhak untuk mendapatkannya. Kita mesti dapatkan itu. So saya tengok tadilah cerita si komplain, memang tak boleh tidak, kita manusia ni memang itulah dia.
akan ada komplain, ada je benda tak betul. Saya jadi pengarah undang-undang dulu, ya Allah, komplain tak masuk akal pun banyak. Nak pula yang jaga call ni kan, tak apa benda tak, saya boring ni, boleh tak kita teman berbual? Kan? Ni komplain apa? Saya dulu lepas komplain, jiran telah membela, jiran saya membela ayam serama hingga menimbulkan kacau ganggu. Bela ayam serama sehingga menimbulkan kacau ganggu. So disebabkan itu saya hantar 3 enforcement saya. Berapa? Kau pergi tengok apa hal ni? Pergi tengok. Ayam serama kan bangang, bukannya dia bergerak banyak dia macam tu kan. Tahu tak berapa ekor ayam sama dia bela? 1 ekor. Dekat mana dia bela? Dalam rumah. Jarak rumah yang mengadu, jarak selang 9 buah rumah. Maknanya apa? Masalah peribadi. Jiran, anak jiran membuat bising. Saya ni kerja shift malam, membuat bising hingga saya tak boleh tidur. Pukul 5 petang, budak memang main-main dekat depan rumah. Apa masalah kau? Kau nak aku sita budak-budak tu? Dia tandakan sebagai exhibit A kan, letakkan dalam bilik store tu budak tu. Nak mati ke apa? Orang kita ni komplain. Dan kita kena hidup dengan komplain ni sebab seperti mana kata pepatah Cina, woman, tak payahlah cakap Melayu je lah. Dia kata orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Jadi daripada komplain tu, kita nakkan komplain ni. Sebab apa? Komplain akan menjadikan kita lebih baik. Contohlah, bukan semua orang tak boleh terima komplain. Bukan semua orang. Tapi kita siapkan ruang untuk komplain. Tolonglah komplain. Ya, contoh, tudung you ni okey. Tapi kalau you buat pakai colour yang macam ni, kemudian you designkan macam ni, mungkin lagi okey. Bukan semua orang komplain macam tu. Kau tahu tak betapa buruknya kau pakai tudung ni? Ada orang cakap, tudung ni dengan kau memang takkan kena apa pun jenis yang kau pakai. Dan aku dah mula sedar ini bukan salah tudung, ini salah muka. Ada orang yang dia punya kesampaian hati dia mengeji tau. Dia bukan komplain tu, mengeji. Yang itulah yang kita kena sabar sebagai pemberi perkhidmatan. Macam makan kan, macam makan. Pergi kedai makan, ni okey, cuma kurang masin sikit. Ni okey tapi macam manis sangat lah. Itu baik tu. Macam ni lah, kau tak payah berniaga lah. Itu satu cara lagi. Maknanya kita kena adapt mana ni, tapi kita kena ambil gist dia. Macam mana pun, tapi olah balik, tengok apa sebenarnya punca masalah dia, supaya kita boleh selesaikan. Ya, kemudian kata tadi tentang apa, EPI, performance, expressway performance indicator. So tahniah lah. So tengok, saya ni rasa macam orang nak merasmikan program pula dah rasanya, mengulas apa yang dibuat oleh Plus selama ini kan. Jadi betul, customer experience sebab nak ukur tahap kita buat, nak tahu macam mana respon. Dia rasa okey ke tak okey kan. Tapi sebenarnya bagus. Toilet sekarang ni bagus, dah macam penjara lah sekarang kan. Bagus lah kan. Kan banyak kecurian. Tengah buang air, tengok dah tak ada wallet, dengan seluar ambil Tapi saya kata tadi, masih ada lah dekat toilet tu yang isu-isu ni. Macam toilet tu mungkin turn untuk shift, untuk bersihkan balik tu tak ada. Sebab sikap tadi dia tinggalkan kenangan. Tu belum cerita lagi tertipu dengan tekanan air. Pusing sikit je kot, kusap lah. Lepas tu hilang punca. Mana kepala. Lepas tu boleh tutup, keluar kuyup. Kawan-kawan tanya, kau kencing, kau mandi tu kan. Yang tu pun kena tulis hati-hati, tekanan air tinggi. Macam tu. Betul. Yang gelak tu pernah mengalami apa yang saya alami. Itu kalau padang kebakaran pun settle tu, laju betul tekanan air tu. Tu belum cerita lagi, kita buang air tu, menembak benda tu bisa tau. Kau faham tak mencuci bila air tekanan tu laju sangat? Tak boleh slow, tu paling slow. Bila keluar daripada, patutnya kita keluar pada toilet happy tau, keluar muka. Semua tanya, kau macam mana tadi? Okey.
Sebab air itu laju sangat. Kena pula dia sakit perut, setiap toilet berhenti. Luka tadi tak settle lagi. Allahu Akbar. Ada nak cerita, nak komplain, ni saya cerita. Dia suruh cakap, saya cakap lah. Betul. Sabar kak. Saya tak boleh dengar orang nangis ni. Sabar. Dia orang gelak dia nangis. Alah, kenapa lah? Sabar. Kemudian betul juga cost efficiency, betul tak? Kalau cost dia tu terlampau tinggi, macam cost tu tak berbaloi dengan apa, yang tu pun kita kena tengok kan. Dan alhamdulillah kalau kita nak tengok ciri-ciri organisasi yang nak berjaya ni, produk atau perkhidmatan value for money. Maknanya orang berhenti. Memang sekarang ni banyak dah. Saya tengok macam contoh R&R Seremban kan, R&R Seremban pun tengah renovate apa semua, dan dah lama sangat dah ni sebenarnya. Dah lama sangat ni. Saja nak cerita tu sebenarnya kan. Kan. Jadi kau angguk betul kali-kali. Iya betul, lama sangat dah. Aku berapa kali dah. Aku hari-hari lalu. Bila nak siap ni kan. Tapi tengok cara bumbung tu memang grand lah kan. Dia ada grand opening kan. Tahu, cantik. Bagus. Jadi makna kata orang berhenti tu rasa selesa. Tak adalah macam setengah. Sebab sekarang ni banyak R&R yang dulu yang lama-lama lah, mungkin dulu lah, bukan sebelum kita ada Meritus ni kan. Orang berhenti sini, toilet punya ujung sana. Pusing tawaf ni, toilet ni. Jadi faham perasaan tu boleh cerita. Macam dekat paguh tu. Tengok kat paguh. Kan kena naik atas tu, mendaki tu. Dalam naik tu, ya Allah, ada yang tak betul. Banyak. Kemudian hari tu orang nak buat apa? Nak buat RFID. Kan, nak buat RFID kan. Mula buka dekat Lebai, dekat Sungai Besi, dekat Serdang tu. Lepas tu pergi dah tinggal kemah aja. Lepas tu pergi dekat sini, pergi kat ni makan. Sampai petang makan. Daripada pagi sampai petang. Tak sampai habis makan. Itu bukan salah plus lah. Dia ni orang kata agent aja. Ya, jadi bila orang dapat, orang berhenti, orang rasa tenang, orang rasa okey, orang rasa seronok. Lepas tu boleh pula makan, ada pula taman permainan kanak-kanak. Kan? Okey, pergi tengok. Mak-mak dia pun duduk situ kat buayan tu kan. Jadi dia maknanya dia sesuai dengan perkhidmatan yang diperlukan. Orang boleh relax, orang boleh tenang. Cuma siapa yang naik bas express biasanya tak berani sangat. Macam saya naik bas express, saya tak berani turun. Saya tak berani. Pertama, kadang-kadang driver bas tu dia selesaikan dia je. Dia turun, dia naik, dia jalan lah. Dia tak kira orang kita tengok bas kita dah tak ada. Tu belum cerita lagi. Yang jenis yang turun, mama-mama naik sampai ke tempat lain. Rupanya bas lain dia naik tadi. Maksud kan. Kemudian kaki tangan yang mesra dan berpengetahuan dan terlatih. So kita akan jadi, kalau pun tak berpengetahuan, baru hari pertama bekerja dia kena bertindak seolah-olah dia terlatih. Dia kena layan orang dengan baik, senyum. Macam tadi semua staf setakat ni, staf plus semua senyum. Nampak saya dekat cafeteria tadi pun. Kan, ada apa kat sini? Boleh tanya ada apa macam itulah kan. Okey lah tu kan. Jadi mak dia kata satu keadaan yang baik lah. Plus ni sebenarnya tak ada isu. Plus ni bagus semua. Tak, ni Cindy ke tu? Kau tepuk tangan apa pasal? Tak betul lah tu, betul. Tak betul. Saya tak ada masalah, betul. Tahun plus ronda. Plus ronda kan datang hujan, petir, ribut, Allahu Akbar. Itu pernah sekali tim saya accident, cepat sampai. Semua cepat sampai. Yang tak ada logo plus pun cepat sampai. Itu paling cepat lah. Tak tahu macam mana. Itu memang kun fayakun lah. Allah Ta'ala kata jadilah dia. Suap dia dah sampai kan. Itu cepat sikit lah daripada plus ronda tu. Tapi itu semua banyak tujuan-tujuan lain lah kan. Tapi sebenarnya banyak lah. Saya rasa okey. Kita cuma kena improve dari masa ke semasa. Jangan kecil hati dengan komplain orang. Sebab orang yang datang tu mungkin latar belakang berbeza. Mangsa dera daripada kecil kan. Yang seorang tu memang mangsa. Dia hidup manusia ni kadang datang. Kenapa? Kita tengok orang datang ada muka tak elok, ada muka. Tadi pun baru berlepas bincang. Kenapa saya dekat tempat kat luar pernah jumpa dekat umrah. Saya senyum nono. Assalamualaikum, salam macam tu kan. Apa pasal? Sebab tahu je lah kat luar kan. Kadang-kadang
Roblox dia banyak sangat. Kalau orang tegur, saya Ustaz ambil gambar. Oh, cepat. Saya ambil gambar, jangan risau. Tak ada masalah. Saya biasanya melayan ke nak orang nak ambil gambar. Gambar tegak 100, gambar RM150. Guna respon yang positif terhadap pertanyaan dan permintaan pelanggan. Sentiasa positif. Tak apa, anggaplah semua ni benda untuk kebaikan kita. Walaupun cara dia tanya kasar, walaupun dia maki hamun, anggaplah maki hamun tu untuk orang lain. Kita filterkan siap-siap. Tak gugur cuping telinga kita. Bodoh sebelah, ya Allah Akbar, baik. Tak ada. Jadi kita sangka baik, kita mesti ada masalah dia ni agaknya. Tak apalah, tak apa cik, tak apa. Sekarang cik tenang, tarik nafas, okey. Kau jangan nak ajar aku nafas macam mana lah. Cik, tak apa. Saya nak bantu cik ni. Okey, sekarang cik cerita apa masalah cik. Sekarang ni saya dah bersapang dekat tepi jalan ni. Tak seorang pun datang tolong saya. Mana plus? Mana dia yang dikatakan tata kelola? Wah, dia kata dah makan. Wah, dia sound dah tata kelola kan. Rupanya dia dekat jalan lama, bukannya dekat tapi cik, tapi tak apa. Saya cuba tengok pegawai saya, kalau betul-betul dia bolehlah pergi tengok sekejap. Tu pun bantu juga tu. Nampak? Itu yang baik. Guna sikap boleh dan bukannya approach, oh minta maaf, tu bukan bilang kau seram, oh minta maaf, tu saya tak boleh, oh saya tak boleh. Kita kena sentiasa positif. Tu sebab anak-anak kita, kalau kita negatif hari-hari, dia akan jadi negatif. Jangan kita cakap dengan anak kita. Kita kena sebut dengan anak kita, cuba menjadi. Kita cakap dengan anak kita, macam guru-guru saya pesan dengan cikgu kan, cakap, anak-anak murid sekalian, pastikan datang awal esok. Pukul 8 mesti ada kat sini. Anak-anak murid semua, pastikan datang awal. Okey? Siapkan semua kerja rumah. Sebelum pukul 9 pagi, atas meja cikgu. Positif. Ini tak? Jangan ada siapa pun datang lambat. Bila sebut jangan ada siapa pun datang lambat, kepala otak budak ni dia akan terus terfikir, datang lambat tu macam mana? Kalau lambat jadi apa? Apa alasan nak bagi? Semua dah ready dah. Dia projected benda tu. Macam mana dia projected berapa persen kita akan dapat kan? Macam mana dia projected dah? Macam mana? Betul, itu yang berlaku. Dia akan membayangkan. Jadi bila dia akan marah, oh tak apa dah lambat, kita buatlah macam ni. Kita tak nak dia fikir pasal lambat pun, kita nak dia fikir pasal awal. Macam mana nak datang awal, macam mana nak make sure dia dah sampai awal. Kamu tahu? Tu sebab orang perempuan kata, jangan abang sekali-kali cakap dengan suami kan, jangan tu membayangkan. Suami dah projected, kalau aku buat jadi apa. Nampak? Itu sebab kalau suami kata, contoh ni, bagi contohnya, suami kata macam ni, berasa macam nak kahwin lagi lah, contoh. Kita cakap, abang jangan ada jangan cuba-cuba. Jangan ni cuba-cuba. Dia pun terfikir, kalau aku cuba-cuba kenapa? Nampak? Itu sepatutnya kata macam ni lah bang, kalau abang dah nak tu silakan, tapi jangan kosong, mesti dengan alat bantuan mengajar. Maksudnya waktu nak suruh tu ambil pisau dengan batu asah depannya, boleh bang, silakan. Abang rasa-rasa bila nak buat ni, agak-agaknya abang rasa-rasa lah, cakaplah bila abang gurau tadi tu. Sebab kita mesej tu jelas, kalau dia buat tu akan jadi apa tu, bagi gambaran dia. Nampak tak? Ini dilarang-larang. Budak orang dulu, pasal nak orang tua dulu. Maksudnya arwah abah saya dia marah saya. Jangan main hujan. Nak minta kroh, jangan main hujan. Kau faham tak? Saya pakai stokin belah kanan. Apa kata jangan main hujan, pakai stokin belah kiri. Kau faham tak hujan tu? Peti kilat kan, kalau kena kan apa nak jadi? Siapa susah? Pakai kasut. Lepas tu arwah abah saya buka pintu tu besar-besar dulu. Sekarang pergi sekarang. Pergi. Langsung buka sokin, buka kasut. Orang dulu bila disuruh kan, dah tak buat. Jangan panjat pokok tu, jangan tinggi, jatuh nanti. Jangan, la ilallah, jangan. Dah sampai atas pakai buah tu. Tapi orang tu dulu jangan. Panjat. Lagi tinggi lagi bagus. Kau naik sampai atas tu. Turun budak tu. Tu nama dia reverse psychology. Saya baru je postkan dalam IG dengan TikTok saya semalam, share pasal reverse psychology. Betul, dia kena macam tu kan? Tu dengan, bayangkanlah di luar negara, di US, di Amerika Syarikat, kau tak salah saya di toilet di California, ada satu tempat tu saya tak pernah pergi, cerita kan. Tapi di US tu cerita apa? Pastikan tandas lebih bersih daripada sebelum anda masuk.
Bayangkan. Dia beritahu macam tu. Standard dia beritahu kalau kita masuk toilet, pastikan tandas lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Kita pergi toilet, dia memang terkejut lah tengok bersih macam mana. Saya pergi Balkan kan, saya pernah pergi Balkan tu, bersih gila toilet tu. Tak ada kepala paip. Sampai kita orang Malaysia, 2 bas pergi. Ya Allahu Akbar, semua gayat tak pernah jumpa sampai toilet tak ada kepala paip. Kalau banjir tu memang orang Malaysia punya kerja. Habis basuh. Nak pula ambil wuduk, kaki naik tahu singkir apa semua naik kan. Betul. Lepas tu banjir. Lepas tu dia komplain. Sebab kita tak biasa. Tu yang ketua trip kita orang Ustaz Aidil kata. Ini kita keadaan kita kalau negara ni macam ni lah. Kena biasa-biasakan pakai tisu. Ini satu sakaran yang sangat mencabar. Takkan selesa pakai tisu ni. Keluar tu macam langkah pun jadi berubah tau. Berubah langkah. Tu belum cerita lagi. Toilet dia tergantung tu. Toilet bowl tu dia melekat ke dinding tau. Dia boleh tampung ke ni. Jadi ada orang yang tahan takut kan. Tu belum cerita dekat dalam toilet tu ada 2 toilet bowl. Mana boleh berbincang sambil buang air. Tu luar negara punya style. Tu saya kata tadi, tempat lain-lain tempat tapi standard kebersihan dia, ya Allah, dia cukup jaga. Kenapa kita tak nak jaga kebersihan? Pelik kan masyarakat kita. Tapi kita dah tahu bila kita jadi pemberi perkhidmatan, kita fahamlah kepada orang yang tak pernah bagi perkhidmatan, dia hanya meninggalkan untuk orang berkhidmat pada dia, maka dia akan rasa tak ada apa-apa lah, dia rasa okey je, tak ada masalah pun kan? Kemudian kena ada penilaian berkala terhadap perkhidmatan diberikan. Itu yang dibuat oleh pihak PLAS tadi kan, Emeritus My RSA tadi. Nampaklah kan penilaian diberikan. So kita tidak boleh rasa senang hati, selesa dengan apa kita tadi. Kita sentiasa kena improve. Dulu toilet lain kan, dulu toilet lain macam. Dulu toilet kalau ingatlah zaman-zaman dulu toilet macam ni, pakai zinc tau. Kat kampung tu pakai zinc, lepas tu kena isi baldi dulu bawa. Kan? Dekat kampung, kalau buang air tu tak dengar. Sampai ke bawah. Kalau dah dekat bunyi ni makna hampir penuh. Kena cari dah orang yang tukang sedut ni. Betul. Dulu. Lepas tu siap bilik air kat luar. Dulu bilik air kat luar. Arwah abah saya ingat kat kampung Batu Kikir tu, rumah arwah wan saya kat Batu Kikir tu. Tengok, mana toilet abah? Besok lah berak. Sebab jauh tu, tak nampak. Tu belum cerita lagi toilet dulu kan, tak toilet tempat mandi, tak ada bumbung. Kan open air. Dinding yang zinc cap rimau tu. Kan keliling kan, bila mandi tu rasa dia benda melintas kan, rasa macam kan, nampak kan. Dulu, tapi sekarang dah makin canggih. Ada orang tu, saya pergi kat rumah ada satu orang ni, toilet tu bayangkan pusing je, singki tu, pipe singki tu pusing, menyala lampu kat kepala pipe tu. Lupa nak basuh muka ni, tengok lampu je. Dekat shower pula, tempat rumah orang kaya, shower tu ada volume, ada dia punya temperature untuk kesuk panas sejuk dia, ada AM FM, ada radio. Boring betul mandi ni, sampai kena dengar radio. Betul. Tu toilet ada satu masjid, dia buat sekarang ni, siap ada dengan wifi dalam bilik air tu, ada wifi dia sendiri, router wifi, ada surat khabar, magazine. Toilet bowl dia daripada emas, dia punya colour lah, warna emas. Ada TV, siap beli Netflix. Memang beratur panjang kat luar tu, tunggu turn kan. Sekecanggihan sekarang ni. Tu belum cerita. Dia flush. Batuk aja boleh flush. Bayangkan, ada tu bangun dia ambil suhu badan, bangun dia flush ni. Tapi kalau bangun tak flush. Dia mula alah, nak tengok pun, bayangkan tengok sendiri pun tak sanggup, bayangkanlah orang lain nak tengok yang kita punya. Tu kadang-kadang ada kecanggihan. Sekarang ni ada button kecil je sekarang. Tekan dia flush. Ada tu tekan satu, flash sikit. Tekan dua, flash banyak-banyak gitu. Kan? Kecanggihan kan. So dia improve dari masa ke semasa. Tak lama besok
silakan. Kita kena sebut. Mungkin dia pakai suara atau tepuk. Wah, ada mungkin kecanggihan kita tak tahu kan. Ada bilik dekat library sekarang ni, dekat library satu perpustakaan di Melaka, di UiTM, dia ada satu bilik perbincangan. Kalau perbincangan tu hangat, lampu akan jadi terang. Tak, kalau surah memut masih ngantuk, lampu tu akan makin malap tidur terus. Macam tu. Maknanya dia nakkan suasana tu. Jadi boleh menerima kritikan yang membina. Kita ni sebagai adab, kita melayan tetamu kita nak jadi plus ni tadi kan. Saya kata tadi apa tadi? Cerita plus ikhlas, pelanggan tersenyum puas. So maknanya dalam hal tu kena bersedia terima kritikan. Sebab macam saya sebut tadi, bukan orang nak kritik sangat, tapi memang dah itu cara dia. Itu cara kita sangka baik. Kesian dia. Agaknya berkecil macam ni kot, kesian dia. Tak apalah, kita sangka baik je. Kemudian adab dengan pelanggan, gaya Rasulullah SAW. Macam mana gaya Rasulullah? Gaya Rasulullah kepada non-Muslim pun boleh ambil. Jangan risau. Saya ni apa ni yang dengar ceramah saya, yang bukan Islam pun dengar. Tak ada masalah. Saya pergi KL itu. Hey, I know you lah. I know you. Kenal saya. Tak sangka. Dekat Sarawak tu, keluar pada restoran Sarawak tu, ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata bukan. Saya kata tak tahulah nak kecil hati ke nak suka, tak tahu. Tak, orang akan ingat saya bila saya cakap ni, saya saja nak bagi orang gelak, nak bagi apa. Tapi itu hakikat yang disebut. Dia mungkin kepala dia ingat lain, tapi dia tahu saya, tapi dia kepala dia tu ingat lain. Itu yang dia sebut macam tu. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi setiap kali masuk toilet tu, tak mana yang sama tak tahulah kan. Jadi apa cara Nabi? Ada 3 perkara Nabi tak tinggalkan. Pertama, ta'aruf, mana perkenalkan diri kan, cara bagi servis kat orang ni. Okey, saya ni macam ni, saya daripada sini, apa semua. Okey, beritahu okey apa yang boleh saya bantu, maklumkan. Tafahum, memahami. Kita kena faham kehendak orang, dan kita kena faham juga latar belakang dia. Dia mungkin daripada kampung, mungkin dia tak biasa, so bila dia komplain tu kasar kan. Tu sebab saya berapa kali tukar tim saya. Ada tim saya tak faham bahasa, bila bercakap dengan orang. Contoh, dia ikut saya pergi ceramah, dia nak buka table, tak ada meja ke? Ni saya tim Samsul Debat ni. Aku berhentikan dia. Macam tu je. Sebab bahasanya tak sesuai. Kena cakap guna bahasa yang baik. Kan? Ada seorang, dia bukan tim macam mana pun, dia nak tumpang berniaga, tapi bercakap macam tu. Saya kata lah, jangan berniaga lagi lah kan. Bahasa kasar dengan orang ni buat malu ke kan? Jangan. Orang kata kalau bab adab ni kan, bab kata orang lah kan, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. So elok-elok lah, cakap baik-baik kan, hormat, kena ada rasa hormat dekat orang. Nabi sendiri pun, Nabi kalau berniaga, Nabi kalau tengah sibuk dengan satu urusan, kemudian orang datang, Nabi mungkin tengah susun kemah-kemah barang, orang datang je, Nabi akan pusing, Nabi akan bagi diri dia, ada apa yang boleh saya bantu. Itu yang sekarang ni banyak restoran buat tu. Ya, selamat datang ke tut kan. Selamat datang ke bak kan. Selamat datang ke kafe macam tu kan. Ada je kan. Jadi selamat datang. Macam itulah yang orang perempuan patut buat untuk suami dia. Berkhidmat, korang tak nak masuk syurga ke apa kan. Selamat datang ke rumah kita. Silakan. Suami lah masuk dalam bilik kan, berlari masuk dalam bilik. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? At your service, my husband. Ya, macam tu barulah confirm syurga. Tak ada Roblox. Tak ada Roblox. Masuk terus. Wahai Mazlina. Ada nama Mazlina? Aku dulu plus ni problem betul panggil nama lah. Wahai Rohana. Ada. Wahai Rohana, masuklah kau ke dalam syurga tanpa perlu dipersoalkan lagi. Masuk tanpa hisap kau, sebab layan suami terbaik, tip top. Ini suami. Air dah, air. Suami tanya, air tak? Air. Ambillah kat kolah tu. Kat kolah kau suami. Eden nak minum, bukan nak mandi. Bagak haus nak mampu kau jual. La ilaha illallah. Jangan macam itu. Terbaik kan. Abang ada apa-apa boleh saya bantu? Kita tengah buat kerja ni pun
tinggalkan kerja kita sebab suami. Faham? Boleh nama dia first class service. Cuba kita tengok kalau macam pramugari tu, kalau kita tekan je button orang, ya sir. Nak kacang je pun. Kan bukannya nak apa. Nampak tak? Jadi kalau suami masuk bilik tu, kalau tengah basuh washing machine tu, tekan auto, pergi cepat. Kalau yang pakai semi auto tu, tahu semi auto? Yang sebelah sini basuh, kering dan pindah belah sini. Yang biasa pindah belah sini ni, lepas 6 bulan dia dah tak boleh pusing sendiri. Dia tak gerak pun, kena pakai lutut. Bung, dia jalan, betul tak kan? Betul tak? Ingat tak Taman? Ingat tak Taman? Bagi lutut sekali, bab pergi. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Kalau suami kata tak apa, sambung kerja kau. Markah penuh. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita berapa. Yang faham, tak faham sudah. Nak buat macam mana? Sekarang ni pasal servis ni lah. Pasal servis yang inilah banyak rumah tangga masalah, tahu. Ada orang perempuan ambil ringan tentang kehendak suami. Kena dia je fikir. Kau tu kau dah jawab kan? Kau kau memang kau nak jawab. Menjawab, tetap menjawab. Lelaki ni punya ganas, pakai kot pergi kerja. Pangkat tinggi. Misalnya, rambut sekap belah tepi. Datang kat pejabat. Okey. Okey, alright. Ya, Meritus. Tiba-tiba dalam bilik. Tolong. Orang perempuan ambil ringan. Sudahlah, penat lah. Habis solat, lain kali lah. Nanti lagi baik lah. Tak ada kerja lain. La ilaha illallah. Tolonglah orang perempuan, jangan pandang ringan benda ni. Nabi dah pesan layan suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Janganlah sesaja kau cari belakang unta. On tak on? On. Macam tu. Ya. Abang nak keluar ajak member bang, jangan lambat tau malam ni. Tak jadi keluar. Ya. Tak ada kerja lain ke? Mati dah ni. Lepas tu suami kadang nak berlemah lembut pun marah. Sayang apa hal ni? Adalah benda nak tu. Nak mati ke apa? La ilaha illallah. Suami buat lawak marah. Dulu orang perempuan ni bila tanya perempuan ada lelaki macam mana yang you all suka, pertama I suka yang sweet, romantik. Yang kedua funny. Bila dah kahwin, bila suami sweet abang hidup betul dengan si abang. Anak-anak semua kau salam ayah kau ni. Rasa dah tak lama kan. Bila suami buat lawak sikit, tak boleh serius ke hidup awak ni? La ilaha illallah. Jangan sampai romantik, sweet dan juga funny suami kita dihargai orang ketiga. Mesti wife you happy kan? Dapat husband macam you, funny, caring. You aja cakap macam tu. Hakikatnya tak berlaku pun. Saya kena lakonkan semula biar you faham. Melastik ke hatimu. Macam tu kan. Faham, maksudnya faham. Saya nak bagi analogi, panjang pula analogi tu kan. Jadi macam tu lah. Begitu juga takaful, maknanya kita memperlengkapkan, kan, memberikan jaminan pada orang bagi yang terbaik. Betul. Kenapa kita buat ubah suai kan? Kesulitan hari ini untuk keselesaan akan datang. Dah lama dah signboard tu kat arena Seremban tu. Sulit sungguh ku rasakan.
Kau bayangkan penangguhan kencing itu dibawa ke stesen minyak tu. Dahlah berjemaah macam ni ke stesen minyak tu. Satu Malaysia dengar betapa lamanya tak siap Arena Seremban ni. Sebab nak siapkan yang terbaik. Itu cerita dia. Saya semalam ceramah untuk kilang Panasonic. Kilang Panasonic tu rupanya saya first time saya dah nak sampai sana, saya tanya balik pejabat saya, rupanya briefing program tu, rupanya kilang tu dah nak ditutup. Bulan 12 ni 380 orang akan dibuang dulu. Lepas tu bulan 1 balance dia akan buang. So akan tutup terus Panasonic di Pasir Gudang. Macam tu lah. Saya pun macam tu tadi. Sedih betul. Kalau saya datang muka tak sedih pun. Rupa-rupanya setiap orang pampasan ni beratus ribu. Patut happy je katanya. Dan beberapa minggu lepas dah ada interview dah siap-siap untuk job untuk tempat-tempat lain. Kilang datang, ada kilang-kilang lain datang buat interview. So kebanyakan yang muda-muda tu dah ada dah job dekat tempat lain. Tapi macam itulah, kita fahami dan bagilah jaminan apa yang terbaik kita boleh buat. Jadi kemudian apa yang kita kena buat untuk memberi perkhidmatan? Kita kena cekap dan berpengetahuan. Kalau kita tidak cekap dan berpengetahuan, kita tidak boleh menjadi seperti Encik Faizin. Naik atas tadi, aku lagi risau tadi. Okey, Assalamualaikum. Saya nak maklum kepada anda semua, okey. Saya ambil masa 10 minit je, tapi lebih tadi tau, 10 minit. Tapi tak apa, sebab saya berminat dengan presentation tu tadi. Memang saya suka. Saya tanya tadi, saya catat. Saya ambil poin tadi. Bayangkan, dia bila explain. Kalau kita tak ada pengetahuan, kita tak boleh explain benda tu. Pidato lain. Pidato saya memang boleh. Saya present walaupun saya tak tahu. Kita lihat bagaimana untuk membawa negara kita Malaysia menuju ke arah negara maju. Kita lihat bagaimana ketika perutusan Hari Kebangsaan Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan bagi membawa negara kita menuju ke arah negara maju, kita memerlukan kekuatan yang menyeluruh meliputi kestabilan politik, kecekapan pentadbiran, kemantapan ekonomi, keadilan sosial, dan yang paling penting sekali penguasaan bidang ilmu teknologi maklumat. Hakim bagi markah. Tun Mahathir tak pernah sebut. Tapi bila dia meyakinkan dengan cara macam tu, tu dapat markah. Sebab dah terasa apa poin aku nak bawa ni. Tu sebab saya gemar ambil poin. Betul. Itu sebabnya kena ada pengetahuan yang luas, boleh cerita macam tadi tu, explain. Lepas tu bahan, dia dah tahu dah lepas ni apa kan, customer experience apa semua kena cerita, cost efficiency dia boleh cerita. Betul. Macam saya lah suruh saya cerita tentang perundangan, cerita pasal perlembagaan, constitution, saya boleh cerita sebab kita ada pengetahuan bidang kan. Cerita tentang pengalaman sekarang ni pasal perkahwinan, bolehlah cerita sikit, bolehlah cerita masalah sekarang. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit, rekod di Malaysia tahun lepas. Pasangan tu bercerai paling pantas hari ni kahwin, esok cerai. Tapi yang latest dalam majlis yang sama, lepas dia akad nikah, tengah suami tu baca taklik tu, lepas taklik tak nak baca, ikrar taklik tu tadi, terdengar suara keluarga pengantin perempuan, hantaran tak cukup 1,000. Dia rasa malu, dia lafaz talak 3 depan semua orang. Dia ceraikan isteri dia depan semua orang, talak 3. Nampak semua. Penguasaan fakta. So kalau nak pecahkan rekod ni, lepas akad nikah kena cerai terus. Aku terima nikah ni, aku ceraikan kau. Dia kata, nah. Sekarang ni cerai orang main-main aja. Heran betul. Tak tahu kenapa dia kahwin. Pasangan hari ni banyak masalah kalau sebelum kahwin. Sebelum kahwin lagi dah banyak masalah. Ada 3 sebab. Pertama, tak mampu. Kedua, tak layak. Yang ketiga, ikhtilat. Saya pun bentang paper tu dekat Setiawan. Tak mampu, duit tak ada, tapi nak kahwin. Tak apalah, kalau dia tu baik, dia tu sama soleh, so keluarga cakap tak apalah, kami ni keluarga tak berkira sangat, senaskah Al-Quran pun jadi, mudah-mudahan bahagia hidup kamu semua, insyaAllah. Sebab dia ilmu dia ada, agama ada, so tak apalah. Ni ada dah lah tak mampu, tapi dimampukan dengan personal loan. Personal loan tu dengan interest pula tu. Bayangkan duit bercampur interest jadi hantaran, jadi mas kahwin. Tu je masalah banyak. Lepas tu apa lagi? Tak layak. Apa maksud tak layak? Tak layak. Bangang semua sebi. Ilmu tak ada, apa tak ada. Mandi junub pun tak pandai. Tapi nak kahwin.
Tu yang kejap-kejap bergaduh, lepas tu cerai. Nampak tak? Tak layak. Dan kata Dr. Nik Salida, kalau lelaki atau perempuan itu panas baran pun tak layak kahwin. Melainkan dia boleh buktikan, dia boleh kawal kemarahan dia. Ya, bukan semua orang boleh jadi tenang seperti Cik Faizin. Benda berat tu kot, tapi dia boleh tenang, explain. Dan delivery dia sampai. Betul. Itu sebabnya. Dan ketiga, saya kata ikhtilat tadi, ramai banyak pasangan yang masalah ni. Tolong beritahu pada anak-anak, adik-adik kan, yang masih belum kahwin, beritahu. Ikhtilat ni bukan maksud dia bertunang, dia tak jaga kan, bukan tu. Sebelum kahwin lagi tak jaga batas hubungan. Sebelum kahwin, lelaki dengan perempuan lain, perempuan dengan lelaki lain. Sekarang ni dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Macam-macam gambar simpan. Lepas tu dengki dengan kebahagiaan bekas pasangan, send gambar-gambar lama, video. Ada satu suami ni terjumpa rekod perbualan isteri dia dengan lelaki lain. Benda tu benda lama, benda silam, terjumpa. Cerita dah memang yang bukan dah. Ketelajuran lah apa semua tu, cerita la ilaha illallah. Menangis-nangis dia. Datang jumpa dengan kaunselor pelaku. Lepas tu bila dah jadi macam tu, tanya, isteri baik tak? Baik. Dia jaga anak macam mana? Baik sangat baik. Jaga makan pakai abang macam mana? Dia jaga makan pakai saya semua elok, tapi saya tak boleh. Dia kata saya tak boleh. Tak apa, sabar, tenang, ambil masa, doa kepada Allah banyak. Jumpa gambar, jumpa apa, tulisan, benda-benda dah buat. Allahu Akbar. Tu ikhtilat. Benda kan bocor zaman sekarang ni. Tu sebabnya hati-hati. Jadi lepas tu, selang beberapa bulan, suami dia ni datang. So saya tanya kaunselor sahkan dalam 50 pasangan, dia je yang bila jumpa balik tanya, so macam mana bang? Itulah saya dapat keputusan, saya terima isteri saya maafkan dia. Benda tu pun berlaku sebelum dia jumpa saya. Dan abang cakap apa dengan isteri abang? Saya cakap dengan isteri saya, abang minta maaf sebab abang lambat selamatkan isteri abang. Abang lambat selamatkan isteri abang. Menangis dia. Dan dalam 50 pasangan, satu pasangan ni, yang satu lelaki ni cakap macam tu, yang lain semua memang cerai. Tak boleh tahan. Sebab apa? Dia terasa dia trauma maklumat ni, dia seolah membayangkan isteri dia tu dengan orang lain. Macam tu lah maksudnya. Dan masalah yang paling besar, lelaki yang menyentuh isterinya tu, dia kenal. Kalau tak kenal tak apa, dia kenal pula. Macam-macam lah, macam-macam cerita lah kan. Tapi bukan tu tajuk kita ini. Tak nak bagi tahu pengetahuan tadi, fakta tu, supaya kita, oh ya ke, okey, kita faham kan. Kemudian tulus, ikhlas. Kita bagi servis ni ikhlas, jangan terpaksa, macam mana buat je lah, jangan. Kemudian begitu juga memenuhi personality. Penuhi personality ni kehendak pelbagai pihak. Maknanya orang ni orang kampung, personality dia sesuai untuk terima khidmat kita. Orang yang pangkat tinggi pun sesuai. So bagi servis untuk semua, tak kira siapa. Bukannya sebabkan dia datuk-datuk, kita sila datuk sini. Tak, semua orang bagi servis yang terbaik. Kemudian bersungguh-sungguh, bagi layanan ini sungguh-sungguh. Sebab apa? Ada orang fikir apa tau, kadang dia rasa benda itu tak penting, benda tu keikhlasan tu tak penting. Dia kata apa? Alah, aku buat, aku macam tu kak. Kau tengoklah, buat macam mana pun, yang naik pangkat siapa? Dia. Kita ni apa weh? Nampak? Kita apply untuk satu jawatan, interview. Yang layak untuk jawatan tu ada 15 orang. Kita tahu satu jawatannya, kita tahu kita dapat atau tak dapat. Kalau tak dapat, kita orang lain dapat. Itu rezeki dia. Kena ikhlas. Aku minta kerja ni, kalau ada rezeki dapat, tak dapat aku faham, belum rezeki aku. Tuhan betul tentukan rezeki aku. Apa yang Nabi sebut pada Imam Ibn Abbas, dia pegang dada Imam Ibn Abbas, dia doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan dia doakan apa? Dia kata, kalaulah satu dunia ni berhimpun nak memberikan keuntungan kepada kamu, dengar
Satu dunia berhimpun nak bagi keuntungan pada kita, kata Nabi, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk kamu, tu je kamu akan dapat. Aku nak makan ayam tu banyak-banyak, kita cakap aku nak makan ayam tu banyak, apalah dendam, berapa lama tak makan ayam tu. Kita beli sampai 20 ketul, dapat makan 2 ketul je. Tuhan tu izinkan takat tu je kita boleh makan. Tu maksud dia. Dan kalau satu dunia ni berhimpun, kan, nak memberikan mudarat kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang dah ditentukan di Tuhan untuk kamu. Tu dia bagi tahu. So janganlah kecil hati. Tak dapat jawatan, tak dapat naik pangkat, tak dapat anugerah pekerja contoh, marah, kan? Tiba naik pangkat dia, tapi kita dah redha dah kadang-kadang. Tak apalah, dah rezeki dia, bukan rezeki aku. Hati-hati dengan syaitanir rajim yang ada di departmen masing-masing. Macam mana kau boleh tak dapat, weh? Aku mati-mati sangka engkau, ya Allah. Yang seorang lagi best, aku nampak sendiri dengan mataku, memang nama engkau. Ini mesti ada tangan-tangan gaib yang tak puas hati dengan kau. Cik, kau agak-agak siapa agaknya di kalangan kita ni, cik? Teori konspirasi dia dahsyat betul. Sedangkan interview memang tak lepas, tu je. Jangan, Kemudian ikhlas. Ikhlas menerima tetamu ni, impak dia akan dirasai. Macam saya sampai tadi kan, ikhlas satu. Daripada kafe, tunggu tegak tepi meja aku tu. Ikhlas dia. Nanti ya. Iya, dia jawab, tak pergi juga, dia datang lagi. Maknanya ikhlas. Impak dia menyebabkan saya bangun daripada meja saya. Dan kemudian bila saya gerak, saya pergi kat kereta, sampai dekat lobi, dia dah bersedia dah, punya ikhlasnya. Tunggu, dia juga menyambut. Nampak tak? Itulah namanya keikhlasan. Memastikan kebersihan, ni cerita-cerita dia, kemudahan awam, tandas, tempat makan, surau dan lain-lain lagi. Kepala paip, kan? 5 singki, 1 je boleh pakai. So make sure, jangan biarkan benda tu lama-lama, sampai kadang ada sarang labah-labah lah. Kenapa? Terlampau lama dibiarkan, kan? Mana yang construction tu, kenapa lama sangat? Sampai ke R&R tu dah tak ada. Abaikan. Terus dia ke sisa minyak. Sisa minyak ada. Macam tu kan. Itu namanya seremban. Okey? Kan? Pastikan sistem ada dalam keadaan baik. Semua sistem yang kita pakai tu baik. Mesin ATM, kita nak mudahkan orang, ada mesin ATM, kan? Mesin ATM ada pula CDM sekali. Tapi tengok, mana yang masih out of service, jadah letak situ. Kan? Jadi beritahu dekat ni, kalau dia tak nak, kita akan alihkan mesin ni, beritahu. Kan? Kemudian begitu juga, secara tenang berhadapan dengan pelanggan. Jangan kita rasa marah, jangan siapa tenang, sebab macam-macam cara orang kan. Ada orang tu memang dia bukan marah, tapi dia bercakap je, Assalamualaikum, mana faham macam ni? Dia bukan marah, dia memang dia macam tu, urat dia dah putus, dia memang nak marah je. Ada seorang tu, orang tu datang, dia tak marah, Assalamualaikum, salam, tak, saya nak jumpa, nak pergi, kau tunggu sini, aku panggil anakku. Dia bukan marah, tapi dia memang macam tu cakap. Dia memang dia menyerit. Lepas tu dia dengar dekat dapur. Lepas tu bertengah makan. Makanlah, tunggu apa lagi? Dia bukan marah, dia memang suruh makan. Itu betul je. Orang macam ni tak sesuai bawa pergi tengok orang meninggal, jangan. Betul, itu satu tu saraf marah. Ada satu lagi tu yang kawan saya tu, dia cakap, kau jangan gelak tau. Kawan aku ni, makcik aku ni, kat rumah makcik aku ni, dia ajak saya makan. Masa tu saya pernah masuk pertandingan debat saham. Dia buat pergi rumah makcik dia, kau jangan tergelak tau. Kenapa lah? Makcik aku ni kuat tergelak. Ingat sama lah macam ni, rupanya saraf dia. Saya masuk rumah, Assalamualaikum. Dia kata, ni kawan saya Samsul. Samsul, kelakar ke nama aku kata kan. Lepas tu saya tengok dia bancuh air kat dapur tu, memang sian. Orang macam ni pun tak boleh bawa tengok orang meninggal. Kenapa meninggal ni accident? Accident ni jangan. Jangan. Tak, dia bukan ketawa geli, dia memang saraf dia. Jadi hati-hati pada yang gelak Kalau nak gelak pasti jangan lebih 3 harakat.
Macam tu cover. Okey. Kemudian boleh mengawal emosi. Boleh mengawal emosi. Macam cara memulakan tetamu, macam-macam cara. Contoh macam tetamu pada luar datang, lain pula kan. Macam contoh saya datang tadi, saya dia bawa pergi ke holding room. Di holding room tadi, dekat atas meja ada nasi goreng, ada popiah dengan apam bulat tu. Kan kita duduk tadi, tak ada siapa pun ajak aku makan ni. Borak ni makanan ada ni, aku dah pegang dah, aku buka tak suruh lagi. Aku makan juga lah kuih tu. Nasi goreng tu macam sedap ke tadi. Tak ngajak. Nasib baiklah makcik tu. Seorang tadi, Ustaz nak minum air apa? Dialah yang tanya. Tengok, itu layanan sebenar. Kalau boleh kita bagi markah Meritus tadi. Tak, dia terlupa. Seronok beratkan saya, terlupa. Tapi saya cuba tengok, tak pusing gitu. Tengok cuba. Kan? Samsul Debat ni dia macam alam sekitar, dia akan ingat benda-benda tu. Dia akan ingat. Kalau dia bawa kacang mahal lain, tahulah, pelaslah tempatnya. Tak ada lah gurau tak ada, seronok berbual, terlupa. Macam tu kan. Menyediakan tempat bersesuai untuk tetamu, memberi salam, bertanya khabar. Itulah yang berlaku tadi. Malayan saya tanya apa khabar, macam mana? Okey Ustaz, saya last jumpa Ustaz tu masa umrah gitu. Maknanya ada kan. Kemudian menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Kan? Gembira semua. Tadi ada seorang yang 3 orang tadi, ingat 3 orang tadi jalan selisih dengan saya tadi. Siapa dia? Daripada jauh dah perasan dah. Siapa tadi? Siapa tadi? Kau ingat aku tak dengar? Aku dengar lah kan. Daripada jauh perasan dah. Memang aku tunjuk muka aku. Apa benda kau? Dia tak apa kan. Tinggi kan? Tu saya maaf kan. TV nampak tua, kau hajar betul ni. Apa kepentingannya? Kepentingan yang pertama, dapat pahala. Kedua, dapat mengukuhkan perhubungan. Kita akan jadi baik. Ada yang dulu mungkin daripada tempat lain, ada pada utara, pada patah timur, tapi bila jadi rapat, alhamdulillah, yang Kedah boleh cakap Kelantan, yang Kelantan boleh cakap Kedah. Biapi lah. Siapa? Kan? Natai hunggu, Allah, apa nasi. Benyamin natai nyahu, dia katakan. Ya, iyalah macam tu. Kemudian apa? Dapat mengeratkan silaturahim, dapat juga mengikuti sunnah Nabi, berbaik baik satu dengan yang lain, menyemai kasih dan sayang, kan? Dan cara kerja yang kita nak bekerja ni, pastikan kita bagi servis yang baik, bersesuaian dengan hukum syarak, tidak bercanggah dengan hukum, niat yang baik, kita bagi servis tidaklah sampai merosakkan kehormatan diri, kan? Begitu juga dapat menyenangkan pihak yang mendapat servis, kemudian memberi manfaat pada umat seluruhnya, memakmurkan bumi. Memanglah kalau kita tengok bahagian sekarang ni semua R&R ni, kita tengok bila dia buat konsep baru, dia semua mesra alam. Banyak landscape dia cantik, kalau kita tengok pun tenang, ambil gambar. Cantik tempat ni kat mana? R&R ni dia cakap kan, tapi memang bukan Seremban lah, dekat tempat lain lah kan. R&R Bernam kan, Seri Bernam, Ulu Bernam kan. Cantik tempat tu, betul. Aku tak tahulah, aku rasa R&R Seremban sebab lama betul. Aku rasa ada taman tema dalam tu lah, aku rasa. Kan, siap ada boleh buka tukar baju, mak bapak pun boleh main yang air gongsor. Macam tu kan. Macam tu agaknya lah kan. Aku target bulan depan buka ni. Kan. Kemudian menurut hukum syarak dan ketentuan batas, tidak mencuaikan. Bila kita bagi servis, tidaklah sampai nak entertain orang sampai kita mencuaikan ibadah khusus kita. Lupa solat, lupa segalanya. Ni ingat dah bulan 12, jangan lupa zakat. Settlekan zakat kita. Saya kena saya sendiri terlupa tahun lepas. Boleh 1 bulan 1 bayar. Ya Allah, bunyalah cuainya. Kena timalah kan. Bukan sengaja tapi tak sepatutnya. Jadi kalau boleh settlekanlah bulan ni. Kemudian dilaksanakan seleloknya bagi menepati apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Apakah tips perkhidmatan? Sikit saya faham tu. Cara pandang tu saya faham. Sabar. Sabar. Yang pertama, penampilan kita, appearance kita, biarlah yang menyenangkan, sesuai dengan keadaan.
Kan macam saya berceramah ni, saya suka yang simple-simple macam ni lah saya. Memang kaedah saya macam tu lah pakaian saya. Yang simple-simple supaya tak rasa, sebab saya tak boleh pakai kemeja dengan blazer, nanti tak ada beza pula dengan kan. Tapi saya suka tengok baju yang hitam yang apa plus yang apa tu. Saya suka. Saiz saya double XL nak betul. Tengok betul. Mana tu? Kena beritahu sebelum habis supaya sempat buat persediaan. Double XL hitam plus. Tak ada lah, gurau je. Cari-cari. Yang kedua, sikap sabar dan membantu. Sabar melayan kerana pelanggan kita dan bantu sebolehnya. Kemudian berikan tak apa. Tesa. Yang saya sebut tadi t-shirt. Bukan air okey. T-shirt berkola hitam. Astaghfirullahalazim. Aduh, kenapalah saya ni nakal sini tak habis-habis tu. Saya kadang bila saya cakap kenapalah aku cakap macam tu. Aduh, satu je selai. Allahu Akbar. Aduh, ini kalau keluar YouTube ni tak tahulah mampulah orang balon aku. Astaghfirullahalazim. Ya Allah Akbar. Sabar. Tapi memang ada lebih tak tanya. Ada ke? Saya bukan apa, saya t-shirt saya dapat, saya memang pakai punya. Mungkin lah kalau saya dapat tu saya kurang lah sebut pasal Renas Kembar tu. Tanyalah budak-budak Sahabat, berapa lama dah tunggu kan? Saya tengok tahu. Tengok muka pun tahu Sahabat. Ni je, dia tahu dia boleh cam muka orang semua ni. Sebab dia tak singgah RNR, dia lain. Adalah beri yang terbaik kan, maknanya mengutamakan kehendak pelanggan. Macam mana pun dia, sebab priority kita, sebab poin kita, rating kita, sebab relevannya kita di plus. Wah, nampak ayat saya dengar tak saya? Relevannya kita di plus ni, saya sebut kita, makna seolah Samsul Ubat ni sebahagian daripada plus. Relevannya kita disebabkan oleh customer. Relevannya kita bila ada klien komplain dekat kita, makna dia tahu kita ni relevan. Kalau tak, dia komplain kat menteri pengangkutan, dia jumpa Datuk Anthony Loke, ni kenapa nak teruk sangat ni. Dah menteri datang turun kat Pesada Plus, nampak tak, dia masih percaya kita boleh selesaikan. So mana relevannya kita, nampak tak kan? Dan begitu juga cepat bertindak, dan juga ingat teamwork and communication antara kita. Teamwork, kita ni satu team. Walaupun seorang pakai coat, seorang pakai t-shirt, seorang pakai kurta sebab belum dapat t-shirt. Tak ada ke yang pergi ambil t-shirt ni? Kau relax aja kan. Sebab saya try tu masa program Bank Islam, saya dapat t-shirt Bank Islam tu. Dia kadang bila kita usaha lebih sikit baru dapat. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi tak adalah, saya gurau je kalau ada kan. Teamwork, kita kena bekerjasama. Jangan kita ingat aku bukannya. Contohnya kita tengok plus ronda, betul lah tadi cerita saya bincang tadi. Plus ronda tu kadang hujannya, panahnya, tengah-tengah malam pergi, kadang Allahu Akbar, ada accident pula. Dia baru je lalu, tadi tak accident. Jadi bila baru berlaku accident, dia kena pusing balik. Pusing balik tengok, tolonglah tukar tayar orang tu. Nak tukar tayar orang tu apa pun tak ada dalam kereta dia. Kereta lama. Yang ada spana, yang mainan budak dia dekat belakang tu. Anak dia main beli dekat kedai yang DI tu lah. Tak boleh sebut, dia tak taja. Saya sebut tak habis tu. Jadi kita pun buat. Tapi kita ingat, itu dia lah. Aku tak terbabit, siapa kata tak terbabit? Yang menerima panggilan, yang memanjangkan panggilan, yang membayar ke gaji dia, yang menguruskan keuangan,
Bahagian HR yang melantik, semua dia kena mengena. Nampak tak? Kita satu tim. Woman tu si Jared. Cakap Cina. Cakap Melayu, tak apa maksudnya dah ada. Maksud dia, woman tu si Jared, maksudnya kita semua satu family. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Nak jalan laju, pegang tangan husband kan. Nak jalan laju, berjalan seorang-seorang. Nak jalan jauh, kita jalan sesama macam tu kaedah dia, faham? Jadi mana perlunya communication, perlunya teamwork. Jangan kita itu aku tak tahu. Aku yang penting aku dah ambil report, aku dah panjangkan, pandai-pandailah. Dia kadang dia tak follow up. Check balik macam mana, okey tak? Oh dah selesai dah tadi, dah pergi dah tadi, okey. Sampai kat sana tadi dia memang dah tak ada dah kat sana. Tak ada. Dia kata tayar dah bocor. Agaknya dah dipunggah kereta ni kot. Dah tak ada dah. Macam tu. Mungkin ada orang lain dulu yang bawa kereta dia. Jadi mana ni kita buat, akhirnya berbalik kepada ikhlas. So dalam kesimpulan nak beritahu 5 benda kena install dalam diri kita dalam bab perkhidmatan ni. Bagi servis kat orang, 5 perkara kena install dalam tubuh badan kita. Pertama, sabar. Sabar ni key dia. Kalau tak sabar, lama berhenti dah kat plus ni. Betul tak? Orang ni bukan kerja kita pun kadang kita kena marah. Nampak tak? Orang boleh maki tu. Saya dengar ada sekali orang share recording apa yang orang Melaka yang jam tu. Bodoh bangang, kenapa time ni korang buat jalan apa semua. Yang jaga ni tak, maaf cik, ya cik. Kan? Kena sabar. Sabar. Disebabkan itulah ramai yang penyambut panggilan ni jantung blok 70%, belah sini 50%, yang ni 100%, yang seorang tu dah bocor dah terkeluar. Betul. Sabar banyak-banyak. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Kedua, syukur. Syukur sebab apa? Kita ada kerja. Kerja elok. Kerja kita ni semua pahala. Saya pernah bagi talk untuk kumpulan yang nak bersara, bakal bersara di UM, di PPUM. PPUM tu dewan dia dipinjam, tapi banyaklah sektor kerajaan pergi sana. Ada yang dah lagi 6 bulan nak pencen, ada lagi seminggu nak pencen, ada yang dah pencen datang dengan saya bagi taklimat. Sebenarnya nak Allah buat kerja baik, tapi sayang kita terlupa niatkan Allah. Kalau kita niatkan Allah, buat benda baik, dapat pahala ibadah. Yang seorang tu, ya Allah ruginya saya, sebab dia kata sepanjang dia kerja dulu dia tak pernah niatkan Allah. Dia kata wah, kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat tu hari-hari bagi bantuan ke orang, walaupun bukan duit dia, tapi sampaikan bantuan ke orang tu benda baik. Kalau kita niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Termasuk plus ni, jawab call, niatkan Allah. Buat kerja, niatkan Allah. Syukur, syukur kita ada kerja yang baik. Ketiga, percaya pada hikmah. Kita tak dapat ni, kita dapat benda lain. Kita mungkin tak dapat naik pangkat, kita mungkin tak dapat pergi kursus luar negara, asyik dia je dapat pergi. Tapi tentu ada hikmah. Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi suami yang setia. Kan? Contoh apa lain macam pula, betul lah. 2-3 hari ni teruk betul lelaki kena balun ni. Tega sungguh kamu menyalahkan kami. Ya. Masa korang tak tahulah, orang perempuan ni kalau dia marah, dia tak kira, dia marah. Elok ke bang? Kahwin sampai macam sorok pergi kahwin kat Siam. Apa tak ada tempat lagi dah kat Malaysia ni. Elok lagi pula bang Tesla tu kahwin kat Malaysia, dia kata. Itu Tesla tu kahwin kat Malaysia, kau marah juga. Tak, satu je pesan saya pesan dalam bab orang ni, jangan kita lebih-lebih sangat komen. Sebenarnya bila kita komen, kita mengundang keluarga kita sebenarnya jadi subject matter. Jangan. Betul saya pesan. InsyaAllah dalam minggu ni atau minggu depan akan keluar YouTube saya yang baru, saya punya ni, Respon SD, cerita tentang penyakit Ain. Memang banyak masalah ni kita ni semenjak media sosial ni. Semua share, pegang tangan kat handbrake. Kaulah segalanya. Ada lagu ni gambar tangan ni tangan. Orang ni betul lah. Kalau lelaki handsome je, imamku. Lelaki tak handsome, mesti hadap kematian. Apa-apa.
pengusi ronda, tak apa-apa, tak ada orang ni. Kau bias tau. Tak, sebenarnya banyak penyakit. Bayangkan di negara Arab, kadang-kadang kita heran tengok kan, orang tu kereta dia buruk, kereta dia berdebu. Tengok kereta tu mewah kat Malaysia, jadi taksi, lepas tu buruk, berabuk, calak. Rupa-rupanya ada setengah orang Arab memang saja dia calakan kereta dia, biarkan kereta dia kotor sebab bimbang penyakit ain pada orang yang melihat kereta dia. Lahir baby, ambil celak, tulis ni dekat dahi dia, alif lam lam ha Allah, tulis subhanallah, supaya kalau orang puji anak dia jangan lupa ingat Allah. Oh ya Allah, maha suci Allah, jadikan budak ni comel, ini baru hari pertama dah, alhamdulillah, lahirnya rezeki baru untuk keluarga kami. Jika inilah kehebatan secomel ini bayi ini, aku sanggup melaluinya beberapa kali, ya Allah. Yang tengah tengok tu pula dah 18 tahun berusaha nak beranak. Contoh, datanglah doa-doa yang tak baik. Anak kembung, anak menangis, anak meraung tak berhenti, sakit macam-macam, ruam teruk. Tu sebenarnya penyakit ain. Nampak tak? Tunjuk kat semua orang apa benda yang kita ada, jangan. Tu. Jadi maknanya kata hikmah, percaya pada hikmah. Kadang kita tak dapat naik pangkat, kita dapat tu, kita dapat ni, tapi Tuhan bagi anak yang baik. Anak baru 4-5 tahun nampak, mama tak sihat, mama nak makan ubat ke belum? Allah, sejuk apa? Sejuk hati, sejuk perut kambung enggak? Ayo, ingat kau ada perut. Kan bila anak, ya Allah mama tak sihat, Allah anak mama, kan macam tu. Ke anak mama kan. Yang keempat, redha. Redha dengan apa juga? Apa maksud redha? Apa beza redha dengan ikhlas? Apa beza? Redha dan ikhlas, apa beza? Tak apalah, dia senyap tu okey tu. Saya pernah camah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Makcik, apa maksud selawat makcik? Makcik, apa maksud selawat? Satu makcik tanya, nak camah-camah lah, tanya pula. Ada soundnya aku. Penuh penyesalan aku bertanya tu. Dia soundnya menyesal pula aku tanya. Okay, diam tu okey tu. Beza redha dengan ikhlas adalah redha kita terima dengan hati yang ikhlas. Pasrah pula terima dengan hati yang sakit. Saya ulang balik. Redha terima dengan hati ikhlas, terima. Pasrah terima hati sakit. Saya gambarkan contoh macam ni. Pasrah macam ni. Macam mana kan? Dah itu jalan yang suami akak pilih. Akak terimalah. Kau ikutkan tak ada mana-mana perempuan pun sanggup terima kat ni. Akak hati sakit tapi akak kena terima. Itu pasrah. Okay. Redha macam ni. Mungkin dah rezeki akak, suami akak buat macam ni, dah rezeki akak, cuma akak doa semoga suami akak tak abaikan akak dengan anak, jaga keadilan ni, dia jaga semua isteri-isteri dia tak mengkhianati keadilan ni, adil, dia kena adil pada semua. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan urusan suami akak dalam menjaga kami, mudah-mudahan kami bahagia dunia akhirat. Tuan-tuan jangan risau, itu takkan berlaku. Itu hanya sekadar ilustri untuk tujuan akademik semata-mata. Faham hanya untuk rujukan saja. Jadi mana kata tu beza redha dan pasrah. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi kita ni pelik sikit, aku tolong dia ikhlas pun, dia terima kasih tidak, maknanya tak ikhlas tu. Ikhlas yang lebih mendalam lagi, kita tak mengharapkan pengiktirafan manusia, kita harap Tuhan. Tuhan tak bagi tu, tapi Tuhan bagi suami yang romantik. Sayang abang balik ni sayang. Sayang, abang masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak isteri abang sehari kan. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak cakap? Itulah ego perempuan. Itu nama dia servis yang terbaik.
semut dapat. Tapi saya yakin ada. Dan saya yakin R&R Seremban akan berdengang-gahnya. Tidak lama lagi. Ni online berapa ramai tengok? 600. Itulah orang Seremban bersetuju lah dengan saya. Tak adalah. Tapi betul, so kesulitan hari ini adalah untuk kesenangan di hari muka. Tak tahulah kalau aku balik petang ni dah buka cepat betul. Tak adalah, gurau je. Betul, tak apa, ikutlah, jangan tergesa-gesa, buat yang terbaik, itu je. Itu je. Saya okey je. Kan, tak ada siapa pun yang nak menetapkan R&R tu kan. Tapi dia lalu tu untuk keselesaan kan. Terima kasih banyaklah pada PLAS yang banyak orang kata mengeluarkan dana setiap tahun, peruntukan kan, nak memberi servis yang terbaik kepada semua orang, dengan tahap kadar konsesi tol tidak pernah dinaikkan bertahun-tahun, dengan tahap cost maintenance makin tinggi. Buat rumah, bayangkan buat rumah, kata tol jalan lagi berapa kilometer jalan kan. Tengok cover pak. Cara cakap macam orang dapat t-shirt mak. Betul. Saya tengok orang sebelum PKP nak buat rumah banglo je nak buat 250,000 kos. Naik estimate dia mungkin 290. Tapi disebabkan PKP, barang tak boleh hutang kat hardware, tak boleh lagi dah. Kos barang besi semua meningkat. Siap rumah jadi 1.2 juta. Daripada 250,000 tadi. 249, 45,000. Bayangkan. Itulah dia kos yang sebenarnya yang dihadapi oleh pihak PLAS yang ramai orang tak tahu. Dengan pekerja lagi nak maintain. Hari tu ni pekerja maintain ni, bukannya ada yang kena buang, tak ada, bonus pun dapat kan. Ni ya, tu sebab maknanya PLAS ni dicuba buat yang terbaik untuk semua orang. Jadi semua orang kena tahu. Cubalah search dekat website PLAS, tengok apa yang perkhidmatan yang PLAS berikan kepada semua orang. So jangan kita gemar-gemar tuduh, maki hamun, tak tentu, usul peksa. Tolonglah orang Malaysia, hargailah apa yang kita ada. Kau dah tak percaya keikhlasan aku ni. Ya, itu sebabnya jadi saya doakan mudah-mudahan pihak PLAS akan terus maju, berjaya kan, memberikan perkhidmatan yang terbaik, pelanggan tersenyum puas. Pelanggan tu bagi dia tersenyum puas. Kadang dia tak senyum pun yang penting dia puas. Itu yang penting. Dia puas hati. Alhamdulillah. Sebab bukan semua orang dilahirkan senyum. Aduh, tak senyum. Okey. Semua okey. Gitu kan. Tapi ada, mudah-mudahan teruskan buat kerja baik. Saya doakan semua berjaya. Jadi tuan-tuan dan muslimin, bab kata orang cantik dipandang rumah penghulu kan. Aku nak tengok t-shirt dia. Cantik dipandang rumah penghulu, kau itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mula menyebut, jasa baik pihak Persada PLAS menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Saya gurau je tu, jangan ambil kira sangat. Macam t-shirt kan, gurau je. Itu je kan. Tapi buat yang terbaik, teruskan kerja-kerja baik. You all berada di tempat yang baik, tolong ikhlaskan hati, jangan berkira. Okey. Dan sedikit makluman saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan dan puan ada masa,